Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini kita nak buat episod kedua untuk panduan sukan memanah. Okey, jadi kalau sebelum ni kita dah tengok tentang riser ataupun handle. Jadi hari ini kita nak tengok equipment yang seterusnya. Tapi sebelum tu, hari ini cikgu ada seorang tetamu istimewa yang cikgu jemput khas daripada Indonesia. Siapa dia? Kita perkenalkan. Cik semua siapa sakit naik atas. Cik semua. Hai everything. Hai. Baik, cukup perkenalkan diri. Nama saya Liza. Saya dari Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Jadi untuk topik hari ini kita nak membincangkan tentang limb. Baik, hari ini kita nak tengokkan equipment yang kedua. Kalau sebelum ni kita dah tengok tentang riser ataupun handle, hari ini kita nak tengok tentang limb. Lim tu apa? Ya, limb ialah satu equipment yang sangat penting. Ini ialah kedua penting. Dia dipasangkan pada handle dan semua tenaga energi ataupun tenaga ataupun poundage yang kita tarik berat semuanya daripada limb. Okey, handle tu keras, rigid. Tali pun keras, dia tidak meregang seperti getah. Semuanya daripada limb sahaja. Ya, betul tu. Okey, baik. Apa yang kamu nak tahu tentang limb recurve? Panjangnya di mana? Ukurnya itu, Mas. Ya. Okey, panjang limb. Ini biasanya ditampalkan dengan satu stiker. Satu pelekat dekat bahagian belakang. Iya. Berhampiran dengan pin. Dia akan menunjukkan yang ada beberapa informasi. Yang pertama sekali ialah sama ada limb ni dudukannya untuk atas ataupun bawah. Yang kedua, panjang dia. Okey, yang kedua ialah panjang dia sama ada 66, 68, 70. 70. Dan yang ketiga ialah poundage, berapa berat. Ya. Poundage ni ialah berapa kekerasan limb ini. Cikgu, di mana kita ukur panjang limnya? Okey, baik, soalan yang bagus. Okey, macam mana kita nak tahu panjang limb yang sebenar? Kebiasaannya, kita tengok seperti stiker ini, kita tengok pada Iya. ada dua panjang dia. Dia ada tulis 68 dan juga 66. Okey, Iya. macam mana kita nak tahu panjang mana yang kita pakai? Dia bergantung kepada panjang riser yang kita pakai. Oh, Kalau gitu. rujuk pada video yang kita buat sebelum ini berkaitan dengan riser, riser ada panjang, ada 15, Bukan 15, Mas. 25. ada 25, Iya. ada 23, ada 27. Betul Jadi, tu, Mas. Kalau lihat di sini, stiker ni dia tuliskan 25, 68, 44. Iya. Okey, maksudnya apabila kita menggunakan satu riser yang sepanjang 25 inci, dia akan menjadikan panjang bow ni 68 inci. Dan berat dia, poundage dia ialah 44 pound. Ya, Ya, macam mana kita nak ukur itu Okey. poundage? betul. Baik. Berkaitan dengan poundage ataupun berat. Okey. Berat yang dituliskan pada limb recurve ialah dikira apabila kita tarik sepanjang 28 inci sahaja. Iya. Jadi limb ni dituliskan sebagai 44. Bila kita pasang pada bow dan kita tarik sepanjang 28 inci, barulah dia mencapai
44 pound. Iya. Baik, jadi cara untuk kita dapatkan draw weight yang sebenar, bagi draw length kita kena gunakan timbang. Okey, ada soalan seterusnya? Macam mana kita nak tahu jenis lem? Okey. Ya. Macam mana? Iya. Baik, cikgu akan terangkan. Terdapat beberapa jenis lim. Yang pertama sekali ialah yang seperti kita dah tengok masa video riser. Ini ialah jenis pin. Kita gunakan skru satu lubang. Okey. Dan yang kedua ialah jenis ILF. Menggunakan sistem International Limb Fitting, di mana dia universal, dia boleh masuk ke mana-mana handle yang menggunakan sistem ILF. Iya, betul. Hidungnya gatal, Mas. Yang mana lagi mahal, Mas? Alah, itu pun nak tanya. Mestilah ini lebih murah berbanding dengan jenis ILF. Oh ya. Cikgu, bahan-bahannya apa? Mau buat lem. Ya. Terdapat banyak bahan yang digunakan untuk membuat lim. Pada asasnya, dia terdiri daripada beberapa bahagian, beberapa lapisan. Cuba tengok, nampak? Okey, bagus. Iya, nampak. Kita ada core, iaitu tengah-tengah dia ni, dan kita ada laminate. Laminate ialah lapisan pelindung di luar. Okey, kalau kita tengok yang ni, ini ialah satu lim wood core dan fiberglass laminate. Okey, ada tempat untuk string di atas dan bahagian pangkal dia ni lebih tebal. Iya, Mas. Okey, kalau kita tengok dalam dia ialah kayu yang diletakkan secara berlapis. Iya. Dia lapiskan, dia lapiskan kayu ni dan dia press, dia letak dalam press dan diberi tekanan dan haba sehingga dia boleh dapat bentuk seperti ini. Bagi lim yang lebih mahal, sebagai contoh lim ini ialah Win and Win Inno EX Power. Harga lebih kurang RM2,600 untuk sepasang. Baik, ini ialah lim yang dibuat daripada karbon. Core dia, tengah-tengah dia, kita tak boleh nampak disebabkan dicat hitam. Tapi dibuat daripada karbon. Kalau kita nampak dekat sini, ada bahagian yang dia nampakkan carbon fiber tu. Baik, jadi begitu juga dengan sini. Kita boleh nampak Iya, nampak. lapisan carbon fiber dekat sini. Jadi untuk lim yang mahal, dia mahal sebab karbon ialah satu benda yang agak mahal untuk diproses dan juga ketahanan. Lim daripada karbon sangat-sangat tahan. Karbon ni ialah satu bahan yang tahan kepada panas, tahan kepada suhu, tahan lasak dan juga sangat konsisten berat berbanding dengan kayu. Kalau kita tengok, ini lagi satu contoh. Ini ialah lim carbon foam. Di dalam dia putih ni ialah carbon foam. Ini ialah macam span yang dibuat daripada karbon. Kemudian di luar dia dilapis dengan carbon sheet. Okey, di luar ni laminate dia ialah karbon. Sekolah rendah ni Untuk gimana? sekolah rendah, betul, nasib baik awak ingatkan. Untuk sekolah rendah, pelajar tidak dibenarkan untuk menggunakan lim yang dibuat daripada karbon. Ada 3 perkara yang tak boleh karbon: handle, lim dan juga arrow untuk bawah 12 tahun. Untuk atas 12 tahun, pakailah apa-apa pun. Cikgu,
Ya, Macam mana cara kita nak ya, menjaga lim kita? betul. Baik, macam mana kita nak menjaga lim kita? Apa Lim ni betul? harga berharga yang sangat mahal. Ada yang mahal sehingga RM4,000 untuk sepasang. Jadi untuk kita penjagaan dia, kita setiap kali kita nak simpan adalah dinasihatkan untuk kita buka tali. Kita jangan biar bol tu berada dalam keadaan terpasang dan kita simpan di dalam tempat yang panas. Kemudian elakkan untuk simpan di dalam tempat yang panas seperti dalam kereta. Kalau kita tinggalkan dalam kereta untuk masa yang panjang, dia boleh melemahkan lim ini. Baik, jadi itulah sedikit penjelasan cikgu berkaitan dengan lim. Jadi kamu faham? Iya, cikgu, saya faham. Terima Bagus. kasih. Jadi jika ada sebarang masalah ataupun ada sebarang persoalan, silalah tuliskan di dalam ruangan komen. Dan untuk menutup episod hari ini, cikgu serahkan kepada tetamu kita. Silakan. Ya, harap-harap